kita membincangkan tentang satu topik yang amat penting, iaitu tentang pelaksanaan hudud. Dan saya merasakan bahawa ini merupakan salah satu daripada perjuangan kita sebenarnya untuk melaksanakan hudud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan mudah-mudahan daripada usaha kita ini kita akan diberikan ganjaran. Dan seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Mazhar sebentar tadi, saya sememangnya bersetuju dengan apa yang disebutkan bahawa kita sebagai orang Islam pada asasnya sekali-kali tidak boleh menolak tentang hukum hudud ini sebagai satu kefarduan kepada kita sebagai umat Islam. Kefarduan di sini maksudnya sebagai satu kewajipan. Jangan pula salah kod nanti kata wakil JPM kata fardu seperti fardu dalam Islam ataupun rukun Islam. Apa yang disebut sebagai kefarduan ini kewajipan. Sekali kita dilahirkan sebagai orang Islam, kita kena percaya ini adalah undang-undang yang paling adil, ini adalah undang-undang yang paling mulia. Tidak ada undang-undang yang lebih mulia, yang lebih adil daripada hukum ataupun daripada ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Tetapi walau bagaimanapun, dalam keadaan kita hendak melaksanakan hukum Allah, dalam keadaan kita hendak menjalankan kefarduan yang ditetapkan oleh Allah, beberapa perkara perlu kita lihat. Di antaranya ialah kita perlu pastikan bahawa tindakan kita untuk menegakkan kalimah Allah ini adalah selari ataupun seiring dengan prinsip maqasid syariah seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, iaitu raf'ul haraj. Maknanya apabila kita melaksanakan hukum Allah ini, kita kena pastikan bahawa kita dapat menegakkan keadilan. Oleh sebab itulah para ulama, mereka telah menetapkan bahawa setiap syariat itu mesti mendatangkan kebaikan dan juga dapat membuang ataupun dapat menghindarkan sebarang bentuk kemusnahan. Seorang ulama yang terkenal yang disebut sebagai Al-Izz bin Abdus Salam ataupun dikenali sebagai Sultanul Ulama, beliau menyatakan bahawa syariah kulluha masalih, imma tadra'u mafasid atau tajlib masalih. Dia kata setiap syariat itu mesti mendatangkan kebaikan kepada umat, sama ada ianya dapat menghindari kerosakan ataupun dapat mendatangkan kebaikan kepada kita. Kalau kita lihat di dalam syariat Allah, di dalam hudud yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, dia ada 8 tempat yang Allah sebutkan perkataan hudud. Dan kesemuanya itu ianya berlegar tentang hukum-hukum nikah cerai, hukum talak, hukum iddah, hukum zihar, dan ada juga hukum faraid di situ. Dan Allah menyebut bahawa dalam bab hukum faraid, saya nak sebut sikit, Allah menyebut wa man ya'sillah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang melakukan dosa kepada Allah dan juga melanggar hudud-hudud Allah, iaitu ketetapan Allah di dalam hukum faraid itu, maka baginya balasan neraka yang kekal abadi dan baginya azab yang pedih. Kalau kita lihat di sini, itu disebut oleh Allah tentang hudud dalam bab faraid. Tetapi kita pada hari ini, berapa ramai di kalangan kita, apabila tiba sahaja bab pembahagian harta pusaka, kita akan bagi ikut kerelaan hati kita. Kita akan bagi sama banyak, kita akan bagi ikut kita suka. Kalau orang tanya kita kenapa tak ikut faraid, dia kata kalau ikut faraid nanti bergaduh adik-beradik, dan kalau ikut faraid nanti ada yang terasa hati, terutamanya yang perempuan. Kerana dalam bab faraid ini Allah menjelaskan lidzakar mislu hazzil unsayain, lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Sedarkah kita secara jelas telah mengkritik hukum Allah Subhanahu wa taala, mengkritik hukum Allah secara zat, ianya hukum Allah. Lain dengan kita mengkritik pelaksanaan terhadap hukum Allah. Berbalik kepada soal hudud, iaitu hudud jenayah yang kita bincangkan sekarang. Apa yang berlaku kritikan pada hari ini ialah disalah anggap oleh sesetengah daripada kita. Apabila seseorang pemimpin, tak kiralah pemimpin daripada mana, mengkritik tentang cara pelaksanaan. Contohnya dia kata, apabila dibuat kepada orang Islam sahaja, maka orang Islam sajalah yang kena hukum. Dan kita tahu apa yang disebut oleh Datuk TMB tadi, bahawa kita melaksanakan hudud bukan matlamat kita untuk menghukum. Matlamat kita ialah untuk memberikan satu ketakutan kepada masyarakat bahawa ini merupakan hukum
hukum Allah, dan apabila mereka tahu apabila ada seorang sahaja yang dikenakan hukum ini, maka akan menimbulkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat. Tak kiralah masyarakat itu orang Islam ke ataupun orang bukan Islam. Berbalik kepada soal yang saya sebutkan tadi, apabila kita berpendapat bahawa hudud ini hanya dikenakan kepada orang Islam, maka orang bukan Islam tidak terkena hudud ini. Sebenarnya persoalan ini bukan persoalan baru. Ulama telah berbincang tentang adakah hudud ini dikenakan kepada orang Islam ataupun kepada semua rakyat yang berada di dalam negara Islam. Ini persoalan lama. Kalau kita lihat kepada kitab-kitab fiqh, ulama telah menyebut bahawa hukum hudud ini berdasarkan kepada pandangan majoriti ulama Islam, dia ada 7 jenayah yang mesti dikenakan hukuman hudud. Saya rasa benda ni kita semua maklum. Yang pertama, zina, menuduh zina, mencuri dan juga minum arak. Lepas tu dia ada hirabah, dia ada bughah, dia ada murtad. Jadi 7 perkara ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam kitab fiqh yang sebenarnya, ada pendapat yang menyatakan di antara hudud tersebut hanya dikenakan untuk orang Islam sahaja. Contohnya apa? Seperti minum arak. 4 mazhab, kalau kita buka mana-mana kitab mazhab, minum arak memang tidak ada khilaf di kalangan para ulama, iaitu mesti dikenakan kepada orang Islam sahaja. Dan hukumannya pun khilaf di kalangan para ulama. Majoriti kata 80 sebab. Mazhab Syafi'i, satu pandangan dalam mazhab Syafi'i kata 40 sebab. Itu tak apalah, kita boleh kaji kemudian. Sebab itu apabila kita dah ada kereta sebenarnya, sebab kita bercakap sekarang ni ialah bercakap untuk kita nak beli kereta. Adakah kita boleh beli dengan cara pakai ansuran, pakai perbankan Islam ataupun pakai konvensional? Sekarang ni perjalanan kita, persoalan kita ialah untuk membeli kereta. Selepas beli kereta kita bincang lain. Baik, apabila disebut tentang pelaksanaannya kepada golongan bukan Islam, minum arak itu jelas, sebab dalam agama lain minum arak adalah halal di sisi mereka. Ada juga di kalangan, di antara jenayah-jenayah hudud itu yang menjadi perselisihan hebat di kalangan para ulama. Contohnya dalam bab zina. Dalam bab zina perselisihan hebat di kalangan ulama, sehingga kan jumhur, pandangan mazhab jumhur, dia kata bagi orang bukan Islam, orang bukan Islam dan orang Islam dikenakan, dan mazhab Maliki hanya untuk orang Islam sahaja. Dan ada juga di antara hudud itu yang dikenakan kepada semua, sama ada orang Islam dan juga orang bukan Islam. Dan orang bukan Islam ini yang dimaksudkan ialah golongan ahli zimmah, ataupun kita pada hari ini kita sebut sebagai non-muslim zimmi, ataupun orang kampung kita sebut kafir zimmi, iaitu golongan yang bukan Islam yang taat setia kepada pemerintah negara Islam. Seperti apa? Seperti mencuri. Dan kalau kita lihat kepada kitab-kitab fiqh, seorang ulama yang terkenal, Ustaz, nama dia Muhammad At-Tahir Ibn Ashur, merupakan ulama yang amat terkenal dalam bab maqasid asy-syariah. Dia telah menyebut di dalam kitab dia, di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, dia kata qad ajma'a ulama'ul ummah ala anna dhimmi yuhad fi as-sariqah, bahawa ahli zimmah itu mesti dikenakan hukum hudud dalam bab mencuri. Dan saya sebenarnya ada banyak lagi saya nak bercerita, nak berkongsi dengan tuan-tuan sekalian, bahawa kita pada hari ini disajikan tentang bahawa apabila disebut hudud, kita selalu mengkiaskan hudud dengan sembahyang, hudud dengan puasa, hudud dengan ibadat-ibadat khusus lain yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fardu ain kepada kita. Sedangkan hudud ini diwajibkan kepada pemerintah untuk dilaksanakan ke atas semua rakyat, tidak kira rakyat itu beragama Islam ataupun bukan beragama Islam. Kerana pemerintah Islam bukan hanya untuk rakyat Islam, tetapi juga untuk yang bukan Islam. Itu saja, terima kasih. Okey.